Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasir wa la tu'asir bitambil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ramadan Karim, Allahu Akram. Selamat berpuasa kepada semua, menjalani ibadah di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Kita telah pun masuk ke fasa yang mana untuk mentarbiah, fasa untuk kita merebut segala peluang yang ada, fasa untuk kita menjadikan inilah masanya untuk kita memahami hakikat yang sebenar tentang apa yang sepatutnya nak ditumpukan dalam hidup ini. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, pada waktu duha dan hampir ke tengah hari ini, kita isi masa kita sekali dalam pengajian kita, insya-Allah pada setiap hari Ahad, patutnya ada pukul 10.30 atau 11, kita akan mengadakan pengajian kehidupan, tafsir kehidupan, pengurusan kehidupan, dan kita dah masuk kepada memahami tentang sunatullah dalam kehidupan. Dan untuk sesi kali ini, saya akan membawakan kepada anda semua tentang edisi khas untuk Ramadan. Bagaimana kita nak memahami tentang perkara yang telah kita katakan dalam pengajian kita, yakni apa? Projek pembangunan lembuh raya ke syurga, jalan menuju ke syurga. Kita ni semua nak menuju ke syurga, road to jannah. Bagaimana nak kita nak jalan menuju ke syurga itu? Maka tidak lain tidak bukan, mestilah kita kembali kepada fitrah. Tapi dia ada proses dia ada, orang kata ada pelaksanaan dia. Proses bukan bermaksud, lagi sekali, bukan bermaksud mengikut masa kita. Dia kata proses ni dia sebut, oh saya mengambil masa ustaz, saya nak begitu, saya nak lama, saya begitu, saya begitu. Tidak. Dia sebut proses yang menentukan perjalanan itu adalah Allah SWT, bukan kita. So kita tak ada, orang kata apa, tak ada hak nak menentukan bila kita nak berubah. Tak ada. Sepatutnya kita kena setkan terus untuk faham tentang perubahan itu perlukan kepada proses yang mesti kita lalui. Kalau kata proses untuk hilangkan, contoh, kena hilangkan sifat lemah, kena hilangkan sifat lemah. Kena hilangkan resah, kena hilangkan resah. Proses itu mesti berjalan, tuan-tuan. Kalau kita tidak melalui proses itu, maka kita tidak akan melalui jalan ke syurga. Bermaksud, kita kena faham ada proses dia. Baik, jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, alhamdulillah, moga-moga kita permulaan Ramadan kali ini membawakan kita satu semangat yang lain daripada sebelumnya. Apabila lain, kalau kita faham tentang buat dengan ilmu dan kefahaman, ada bimbingan, ada kata jemaah, dia lain. Kalau dulu mungkin kita buat juga, tapi kita tiada penelitian. Kali ini kita nak teliti, nak fahami, nak selami, insya-Allah. Di situ akan ada pelbagai orang kata apa, sentuhan. Kita akan ada kesedaran. Ingat, kita nak dapatkan kesedaran agar kita dapat kenikmatan, insya-Allah.
Lebih-lebih lagi kepada para peserta ataupun bakal tetamu-tetamu Allah, duyufullah, duyuf Rasulullah SAW. Ni counting days ni. Ini lagi dah hari pertama, dah kita ada masa lagi 11 hari. 12 kita akan flight, insya-Allah buat persiapan lah. Mohon doakan semua dan saling doa mendoakan. Jangan ada apa-apa halangan. InsyaAllah kita doa sungguh-sungguh supaya Allah pertama dah izinkan dah untuk kita daftar untuk pergi. Yang lain Ustaz bimbang yang tak pergi, ada peluang juga, dan Ustaz bimbang kita pergi tu dengan Allah SWT. Jadi kita lepaskan dulu first batch ini, dan yang nak pergi ni buat persiapan juga. Kita nak pergi ke Tanah Suci Haram, Tanah Suci Mekah, Tanah Haram ini, Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, biar tak ada apa-apa pun halangan. Terutamanya nanti nak kena buat swab test nanti kan. Itu masih lagi dikekalkan. Semua di Arab Saudi mereka tak pakai dah, di Malaysia saja. Itu pun Allah alam. Kokoklah tibalah minit kata tak payah, bawalah lega sikit. Apapun persiapan juga. Itu lagi suasana, ya Allah, first time ni nak puasa dekat Mekah. Ya Allah, nak puasa dekat bumi, bertuah bumi Haramain, bumi Rasulullah SAW. Masya Allah, lagi suasananya lagi luar biasa sebenarnya. Masya Allah. Dan suasana itu juga dipengaruhi oleh apabila kata Nabi SAW, hadis rawahu Bukhari dan Muslim, Iza dakhala Ramadan, Iza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahannam. Apabila masuknya bulan Ramadan, wa iza dakhala Ramadan, masuknya Ramadan, terbukalah pintu-pintu syurga. Masya Allah. Futihat abwabul jannah. Pintu syurga ni, dia 500 tahun perjalanan tu dah bau dah, harum dia. Masya Allah. Sejuk tak usah cerita lah. Sejuk jangan cerita lah. Memang sejuk sifat syurga tu. Sejuk sifat syurga tu. Wangi. Kita kalau pergi tempat-tempat yang berekon kan, kalau dia buka pintu dia tu, haba dia tu keluar. Haba pula, hawa sejuk dia tu. Rasa kita dengan baunya, dengan wanginya. Masya Allah. Jadi itu antara juga sebab suasana berbeza Ramadan ni. Jadi ambil peluang. Minta rasai suasana itu. Ya Allah, aku dah dengar hadis kekasihmu daripada Rasulullah kata Ramadan ni terbuka pintu syurga. Beri peluang aku nak merasainya. Entah minta. Ni pintu syurga dah terbuka, jangan buat Ustaz, pintu syurga dah terbuka tapi pintu hati saya tertutup Ustaz. Allah, teruk sangat. Janganlah begitu. Tutup pintu hati, pintu syurga terbuka pun tak ada apa, pintu neraka pun dia tak fikir, hati-hati. Tak pun duk mikir pintu syurga dia yang duk tak berapa nak pergi tu kan. Apa dah suami dia duk risau, duk galit dengan suami. Duk tikat dengan ini pintu syurga yang besar dah buka dah ni. Duk tengok lagi suami. Ya Allah. Sekarang ni ambil peluang. Iza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Abwabul jannah. Terbukanya pintu syurga. Wa ghulliqat abwabul jahannam. Terkuncilah pintu-pintu neraka. Sebab itu kalau kita lihat nanti, bermulanya hari ini, semalam, Ustaz, ramai lah yang beramal, tiba-tiba ramai masjid. Penuh lah, ya Allah. Penuhnya. Dan nak pula sekarang dah boleh penuh kapasiti kan. Dah boleh dah boleh dekat tapi tak rapat. Macam tu lah. Dekat boleh, rapat belum. Allah Akbar. Ustaz, tukar bateri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah boleh dekat, rapat belum lagi. Tapi kalau Mekah dah rapat tu dah. Sebab apa? Sebab kita duduk pasir lagi buat sejadah tu. Tak apalah. Nak cerita ni penuh masjid lah, penuh masjid. Tak usah gaduh isu tu. Tak apa. Usul fiqhnya. Apa tak? Oh bagus. Ada masjid yang betul-betul dia suruh terus dia rapat. Yalah.
dalam sejadah tu apa lagi? Tunggu apa lagi? Lah segan-segan pula. Rapat je lah. Itulah kadang-kadang dia punya orang nak faham maksud dia tu. Pakai sejadah tapi tetap tak ada isu dia tak ada penjarakan fizikal. Betul lah. Baik, nak ceritanya masjid penuh dah. Jadi maksudnya kalau kita tengok hadis ini wa ghulliqat abwabu jahannam, ditutup rapat pintu neraka. Bila tutup rapat pintu neraka, maka penuh masjid. Masjid penuh. Nampak? Jadi antara kita tengok, Masya Allah, itu antara satu ciri yang mesti kita faham dan jelas. Antara, orang kata apa, ciri untuk ke syurga itu masjid. Maka masjid penuh, meriah, hidup. Ya? Masya Allah. Dan wasul silatis syayatin, maka dibelenggu, dirantainya syaitan. Kali ini kita tak boleh nak salahkan syaitan. Syaitan dibelenggu. Tapi perangai Ustaz, kenapa macam tu juga? Mungkin dia ada buat agreement dengan syaitan, jadi perangai macam syaitan. Syaitan dah tak ada, tapi perangai tu ada. Maknanya yang syaitan bukan lagi syaitan, dia. Jadi perangai macam syaitan. Syaitan pun licik juga. 8 bulan sebelum ni buat agreement siap-siap. Tahu dah bulan Ramadan aku kena kunci dah. Tapi tak apa. Aku dah buat agreement dengan mereka semua ni. Perangai masih macam syaitan. Apa macam syaitan ni? Macam tadi keluar subuh. Keluar subuh tadi bateri habis. Kemudian tentu terpadam terus. Handphone bateri habis. Siapa yang tengok keluar subuh pagi tadi. Perangai syaitan ni apa? Suka tiupkan keraguan. Ragu tak habis-habis. Itu perangai syaitan tu. Keraguan. Padahal syaitan tak ada dah. Tapi sifat syaitan tu ada. Apa sifat syaitan? Keraguan. Keraguan. Itu sifat syaitan tu. Sifat orang beriman, keyakinan. Yakin. Baik, jadi sedang jemaah yang Allah Ta'ala. Baik. Mari kita lihat. Kita cerita perjalanan. Kita namakan ini yang tahun lepas. Kita dah lancarkan projek. Tak tahulah, ada yang projek Tenggala ke, ada yang batalkan projek. Apa status, update status projek masing-masing? Dah tak ada. Allah. Bajet kena potong apa? Tak ada. Ini bajet tak ada kena potong ni tuan-tuan. Ini bajet daripada pencipta. Jadi kita pergi pada projek pembangunan lebuh raya ke syurga. Yang membawa masuk pada road to jannah. Maka kita semua sedang membangunkan ini. Kita sedang membangun lebuh raya. Disebut lebuh raya ni, kita ambil ni bahasa mudah lah untuk kita faham. Mana kita kena ada, orang kata apa? Baru nak mula, okey, update projek. Baru nak mula, ada yang tak ada. Allah. Ini sentiasa kena update. Dia kena ada file table masing-masing. File projek masing-masing. Ini projek paling besar. Open tender. Ini bukan open tender lagi dah ni, Tuan Muhammad Azmi. Ini direct nego. Direct nego dah ni. Design R&B. Jadi kita nak membincangkan bagaimana lebuh raya kita ni nak ke syurga ni, road to jannah. Baik. Jadi yang pertama, kita akan lihat dia mesti melalui proses pembinaan. Proses ni mesti membincangkan tentang kaedah. Jangan letak proses pada perbincangan masa. Semua perlukan masa. Dan jangan sesekali baru nak mula tahun ni sebab baru tahu. Baik.
bukan kata proses saja bagi masa. Dia tak ada istilah bagi masa. Bila sebut proses, kaedah betul tidak? Dia kaedah betul tak? Sebab proses dia, kalau ikut masa, kalau katalah kita nisbah pada masa, kalau ikut pada masa, kita ambil apa? Kita ambil contoh. Sebab bila sebut road tu jannah, jalan dia, lebuh raya ni dinamakan mesti syariat. Mesti membina syariat. Dia mesti jalan atas syariat. Itu jalan. Lebuh raya tu dinamakan syariat. Baik. Kalaulah masa itu adalah satu, orang kata apa, persoalan yang sering kali orang timbulkan, nak ke syurga perlukan masa, Ustaz, perlukan masa. Baik. Ingat, syariat yang pertama sekali yang akan ditanya itu adalah solat. Dan solat, Nabi kata, seawal 7 tahun. Dan boleh di rotan 12 tahun. Sekarang umur kita 40 tahun. 50 tahun. Berpuluh-puluh tahun. Umur dah berpuluh-puluh tahun ni. So sekarang ni, berapa masa kita nak? Sedangkan 7 tahun, 12 tahun dah start projek ni dah. Erti kata lain, bukan isu masa. Isunya adalah tak faham bahasa. Orang suruh buat, dia tak buat. Orang suruh start, dia tak start. Dia tak buat. Sebab apa? Isunya sekarang adalah tak faham bahasa. Bahasa apa? Bahasanya Allah telah nyatakan di dalam syariatnya. Termasuk syariat yang mana kalau solat, maka syariat membangunkan kehidupan dengan iman. Maka di sini kalau kita lihat, benda ni dah lama dah. Kalau nak solat, maka perbincangan bab solat, bila sebut syariat, bincangannya ibadat, maka ini kata proses tadi. Maka proses penyucian mesti sudah berlaku. Site clearance. Bila kita nak buat suatu perkara atas tapak itu, sepatutnya site clearance. Kita dah clearkan semua hal-hal perkara yang tidak patut ada atas projek itu. Tapi kita tak buat site clearance itu. Projek nak jalan, proses itu tidak mengikut spek. Sebab tu ramai orang, kadang saya jumpa umur 30, 40, minta maaf cakap 50, dia masih lagi berkisar dengan masalah yang sama. Masih ada suami, masih ada isteri, kadang-kadang Allah dah tak ada kan pun masih ada. Ada maksud apa? Masih membincang soal benda ke atas tapak dia. Kalau boleh saya lukis gini lah. Tapak masing-masing ni kita tapak dia. Dia nak cross ke sana ni. Daripada A ke B. Jadi nak cross ke sini, nak cross ni, dia kena buat site clearance. Dia nak buat projek tu, dia kena buat site clearance. Dia tak kat sini lah. Suami besar, suami paling besar. Usul, wah dia ni kat sini, tengah-tengah sikit. Oh ni, penghalang dia. Anak pula, bubur sini. Harta. Banyak. Tunggu-tunggu ni, benda-benda ni penuh. Dia macam ni. Macam-macam isu lah. Dah. Bila nak start dah? Dia masihlah duduk kat sini.
Ambil masa Ustaz. Ambil masa Ustaz. Bukan soal ambil masa. Kena clearkan semua ni. Ni. Apa maksud clearkan Ustaz? Apa maksud clearkan Ustaz? Nak kena buang suami ke macam mana Ustaz? Tukar ke apa? Tu tak faham tu. Maksud aku kata apa? Bila cerita nak ke syurga, maka bukan isu yang ada depan mata yang perlu ditangisi. Bukan isu yang itu untuk kita sesali. Bukan. Jadi kita kena clearkan jalan ni. Jangan jadi asbab anak, isteri, malah dalam orang lelaki, clear Allah kata. Surah Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Janganlah, wahai orang beriman, janganlah kamu dilalaikan. Ni ayat dia, lalai. Jangan lalai oleh perangai isteri, oleh perangai anak, oleh perangai harta, daripada ingat kepada aku. Lalai lawannya ingat. Maka jalan yang kita nak bina syariat juga termasuk dengan ingat. Itu jalan yang kita nak bina. Jalan ingat. Ingat Allah. Ingat itu. An zikrillah. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Sekarang ni, yang jadinya adalah duk ingat. Duk ingat suami tak ada, duk ingat anak masalah, duk ingat isteri macam ni, duk ingat susah, duk ingat macam-macam benda yang dia ingat. Ini kita kata bincang tadi. Kita kena faham, sepatutnya isu-isu yang berlaku di dunia bukan suruh diingat, suruh diurus. Tak ada duit, uruslah duit. Perangai isteri duduk, urus dia. Urus isteri, urus suami. Tapi bila dia duk ingat suami, duk ingat isteri dia, ingat sudah salah letak. Dia tak ingat pada makhluk. Bila ingat pada makhluk, hati akan rosak. Maka sebenarnya, dia hanya membina jalan nafsu. Bukan jalan menuju syurga. Jalan nafsu. Sebab apa? Perasaan yang diutamakan. Bila ada makhluk, maka datanglah perasaan. Itu cerita dia. Ada makhluk, datanglah perasaan. Keadaan. Perasaan. Sedih, lemah. Maka, waktu ini kita kena belajar untuk menghilangkan fokus yang utamanya selama ini banyak terpecah-pecah kepada makhluk, untuk kembali hilangkan, clearance. Ada orang melalui proses penyucian dengan tangisan, menangis. Sebenarnya saya cakapkan, jalan menuju Allah itu bukan dengan kesedihan, kegembiraan. Menuju Allah. Manakah tidak gembira? Bukankah toriknya syariat? Syariat itu, hasilan syariat itu pahala. Pahala ni bukankah sifatnya gembira? Maka di mana kata menuju Allah itu derita? Bagaimana, di mana rujukan mengatakan menuju kepada Allah itu derita? Sedangkan jalan menuju Allah itu penuh dengan syariat. Bermaksud anda tak ikut syariat. Kita tak ikut syariat, tak ikut syariat. Tak ikut syariat. Syariat dosa pun minta ampun. Kalau menangis banyak sebab dosa, tetap gembira juga. Sebab apa? Allah bagi hapus dosa. Bila hapus dosa, tetap gembira. Syariat apa? Bertaubat. Itu syariat. Itu kata lain, tak ikut syariat. Dia tak ikut fitrah. Syariat sudah pasti road jalan dia adalah jalan fitrah. Dia pilih jalan amarah.
Ambil masa lagi. Silakan. Ada orang masih nak ambil masa duduk lagi dengan jalan amarah ni. Amarah ni nafsu. Fitrah qalbu. Dan sebab itu ada perbahasan tentang Allah tolong hancurkan. Tapi memandangkan dia tak ada pengisian dalam hatinya, maka kehancuran itu membawa pada kesedihan. Lalu, macam ni. Dalam perbahasan saya tempoh hari, saya cerita tentang keras dengan tegas. Ini perhati baik-baik. Ini sangat halus ini. Ramai tersilap kat sini. Keras, tegas. Ataupun lebih tepat, saya tukar gini. Tegas ni nanti. Kita pergi pada keras dengan kuat. Kuat. Okey. Baik. Allah. Okey. Apabila kita tidak mulakan proses penyucian, maka di sini hati menjadi keras. Ni hati lah. Okay. Hati yang keras, dia bermaksud dia tidak kuat. Ini Al-Hadid yang kita duduk baca setiap malam. Beruntung siapa yang ngamalkan surah Al-Hadid. Walaupun tak ada fadilat khusus yang dikhususkan, tapi dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan bahawa Ibn Abbas radhiyallahu an meletakkan bahawa ayat ketiga itu menghilangkan ragu. Dia menghilangkan ragu, maka dia akan kuat hati dia. Itu Al-Hadid. Keras ini kerana ada ragu. Bila ragu, hati dia keras. Keras ni boleh berupa perangai yang mana mulutnya, katanya, lisannya, atau keras dari segi sifatnya degil. Degil. Orang yang keras, dia tak kuat untuk terima yang tegas. Sebab tu suka dibelai. Suka dibelai. Suka cakap lembut-lembut. Ni bukan saya kata dibelai lembut tu tak bagus ya. Saya nak bagi tu mereka ni suka dibelai, suka cakap lembut-lembut, tak boleh cakap kasar-kasar dengan dia, tapi dia keras. Sebab dia keras, maka bila keras tak kuat. Ingat, bila keras dia tak kuat. Jadi bila orang tak kuat, dia seringkali nak dibelai, nak disuka dilembut, maka dia tak boleh. Dia tak boleh orang berkasar dengan dia. Berkeras dengan dia. Sebab dia dah keras. Okey? Jadi apa yang berlaku? Sebab apa berlaku begini? Sebab dia tidak melakukan proses penyucian. Dia dah keras. Benda-benda yang tak sepatut ada pada hati itu ada. Baik, apa yang berlaku adalah berlakunya kehancuran. Keras ni dia cepat pecah. Kuat tak ada istilah pecah. Kuat tak ada istilah pecah. Kuat. Sebab tu orang yang kuat, dia boleh berhadapan dengan yang tegas. Hukum Islam semua tegas. Islam hukum semua tegas. Tak ada yang main-main. Sebab sehingga Nabi SAW kata apa, Mahfum Hadis, kalaulah Fatimah Zahra sendiri yang melakukan kesilapan, Nabi sendiri akan potong tangan. Bayangkan. Jadi makna kata, tegas, kuat, dia takkan berhadapan dengan kehancuran. Isunya sekarang, apabila kita tidak mengikut kepada spek perjalanan ni, maka lalai tadi menyebabkan si A ni keras. Bila keras, nak menuju kepada Allah, dia suka ambil jalan lembut. Pelan-pelan boleh tak? Slow-slow boleh tak? Sebab dia dah keras. Okey, satu lagi masuk keras ni apa? Okey, ni keras kita ambil begini. Badan dah lama terbaring. Terbaring. Agaklah macam tu. Okey. Dah lama terbaring.
Kemudian nak bangun tu sakit. Keras. Sendi-sendi dia dah keras. Maka orang yang sendi je keras ni, jalan tak boleh laju je. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Itu pun sebagai contoh. Keras. Jadi nak tak nak, orang yang melalui, yang tidak buat cleansing, begini, proses dia, bila bertemu yang keras, wahai yang melalui fasa keras, anda tak ada pilihan. Kekerasan ini perlu dihancurkan. Kalau dibiarkan, anda akan terus keras. Dihancurkan macam tadi. Macam mana nak hancurkan? Dia kena move. Dia kena, ni kata paksa ni. Oh, dera saya je. Awak dera saya je. Dera apa benda? Kaki kau tu yang kerah. Suruh jalan. Kalau tidak, dia akan kerah macam tu. Dia ingat suruh jalan tu dera. Padahal orang yang okey kaki dia bukan berjalan, melompat-lompat lagi. Tapi sebab kaki dia paralyzed. Dia dah kerah kaki. Bila nak bergerak tak boleh. Maka kena hancurkan perkara yang menghalang itu. Sebab tu berlakunya, bila hancur, apa proses yang akan berlaku? Menangis pucuk katil. Tangisan. Sebab tu kita akan jumpa dengan orang yang menangis, ya Allah, menangis sedih. Dia sedang melalui proses kehancuran tu. Yang ini kena faham. Ramai orang nak skip benda ni. Nak skip lagi, biang, terus. Ustaz, boleh tak kita zikir Ya Latif terus? Saya tak sukalah cara Ustaz ni, saya nak zikir Ya Latif je. Buatlah. Tengok. Ramai orang nak mengambil shortcut. Dia nak guna nama Allah je. Tanpa membersihkan dulu diri dia. Sedangkan untuk dengan Allah ni, syarat dia adalah kena bersihkan dululah. Nak sebut nama Allah tu ibadah. Maka bersihkan sifat keras hati kamu tu. Sama ada kamu nak sendiri, maksudnya jelas, oh ini tak boleh ni. Ini jangan ni. Ataupun fahamkan diri begini. Oh, kehancuran, oh tangisan ni sebab aku hati keras. Ya. Kekerasan akan berhadapan dengan kehancuran. Sebab keras tidak boleh dibawa bertemu dengan Allah. Sebab tu Allah kata apa? Nabi kata, Allah suka orang yang lembut, yang lemah, lembut. Dan nak pula perempuan yang telah dihidangkan dengan kesenangan, kemudahan ataupun isu-isu suami. Jadi hati dia keras. Rapuh, cepat tangis, cepat menangis. Sebab tu juga termasuk dengan orang yang tunduk dengan perasaan ni. Kalau ikutkan Ummahatul Mukminin dengan insan-insan yang hebat yang melalui jalan agama ni, subhanallah, jarang kita dengar dibuli oleh dunia. Tak ada. Jadi maknanya keras ni akan dihancurkan. Sama ada hancur macam mana? Anda akan menangis kerana ujian yang datang, ataupun anda akan menangis kerana ditegur. Ditegur ni, Ustaz ni garang lah, Ustaz ni apa dah. Dah kalau tak nak dengan tu, tunggu ujian lah. Pilih lah. Yang mana tak ada. Prosesnya hancurkan. Pilih. Nak dihancurkan dengan ditegur, dididik, dibimbing, atau anda tunggu je lah ujian. Tunggulah ujian, cari kekuatan sendiri. Atau nak kena tegur. Nak kena didik. Dan tegur perkara yang keras, mana boleh lembut? Sebab kita tegur benda yang keras. Teguran kita tu untuk menghancurkan kekerasan itu. Sebab kita tahu contoh apa yang keras. Perasaan ni keras sifat dia. Anda jangan ingat lembut. Jangan tertipu. Siapa yang tertipu dengan perasaan, dia rasakan lembut, memang hidup akan bertemu dengan kehancuran juga. Perasaan. Murah air mata. Menutup kesilapan dengan air mata je. Itu keras sebenarnya. Tanpa sedar. Dia nangis. Ni keras-keras. Masuk degil. Perangai tak berubah pun. Jadi nak marah tak jadi. Alamak, dah nangis. Dia diam. Diam terus.
Sebab tu yang si menangis pun, si jemaah, yes, menjadi air mata aku. Tahu tak apa. Mentang-mentang lah stok air mata banyak. Dia nangis. Orang nak tegur, diam lah. Sebab tu kena dengan saya nangis. Nangis lagi kita bagi. Kita tahulah tangisan mana. Tangisan yang melahirkan atau menitiskan permata, atau tangisan yang hasil daripada kaca. Tahu tu sebab apa? Kita tengok sebab menangis. Jadi sebab itu, contoh ya, orang yang dihukum, ditangkap, dia melakukan kesalahan. Tuan-tuan, sebenarnya Allah Ta'ala, dosa tak cukup dengan anda menangis. Tak ada. Dosa ni taubat. Taubat tak semestinya menangis. Tak semestinya. Kalau menangis kerana dosa tu satu bab. Yalah. Tapi kalau menangis itu taubat, anda tengok berapa orang menangis. Adakah dia bertaubat? Anda ingat air mata tu boleh dijual kepada Allah. Tak, menangis anda itu banyak kepada soal kehancuran. Sebab tu yang orang lelaki kata kalah dengan perempuan. Sebab mudah-mudah. Sikit kan menangis. Tu saja. Menangis dia diam. Nak cakap apa ke? Nak baru cakap sikit dah menangis. Yelah. Tak payah cakap lah. Dalam diam, sekali lagi, dia buat suami menangis pula. Menangis kat mana? Di Yaumul Mahsyar. Sebab tu ada pepatah ni, pepatah untuk mak ayah. Biarkan anakmu menangis sekarang. Jangan kamu pula menangis di masa akan datang. Jadi teori itu boleh pakai juga. Biarkan isterimu menangis sekarang daripada kamu menangis di masa akan datang. Jadi, yang mana nak melalui proses itu, kalau dia tak nak melalui, kita ada akal fikiran kan? Maka, sebelum tangisan yang menitis tanpa ada sebab yang munasabah, maka biarlah dia tu, dia tahu dia keras, biar dia tegur, dididik, dibimbing. Dan dia akan menangis juga. Dia menangis tentang azab Allah, seksa dosa ni, pastikan hidup berubah. Pastikan berubah. Sebab ada orang dia menangis, dia sebut takut dengan azab Allah, tapi perangai masih sama. Ragu masih ada, sedangkan Allah tak suka orang yang ragu. Jadi menangis kita bukan sebab takut Allah. Tapi terlampau terkesan dengan perasaan itu, sedih dengan sikap kita, mengenangkan keadaan kita, banyak benda. Sebab tu, dalam surah Al-Fatir ayat 5, jangan tertipu dengan syaitan yang suka menipu tentang aku. Kita ingat, kita dah menangis, ingat Allah ni bukan berada di fikiran kita. Bukan boleh dibayang-bayangkan. Jadi ramai orang membayangkan tangisan itu dengan memikirkan keadaan dia. Tapi percaya atau tidak, tangisan tanpa perlu ada bayangan. Sebenarnya, tengah baca solat, tengah baca, dengar imam baca pun boleh menangis. Kalau betul tangis itu tangis yang benar, anda duduk tafakur nangis. Tanpa perlu mengenangkan perbuatan-perbuatan. Itu betul tangisan yang datang dari kesedaran. Yang betul-betul melihat tentang keagungan. Tapi biasanya kita bercampur dengan perbuatan tadi. Perbuatan silap kita. Jadi dia bercampur aduk tu jadi bahaya. Jadi kata kuncinya adalah, kalau betul kita menangis kerana ketakutkan Allah, takutkan tentang kebesarannya, maka tangisan kita itu tidak lagi berpanjangan dan tidak lagi membawa kepada keadaan yang tiada keruan, tak ada hujung pangkal. Dia masuk kata apa? Orang yang menangis ni dia akan ada satu sifat, dia lemah. Kalau dia tak bawa kepada Allah, dia akan lemah, dia akan rasa hilang fokus, dia rasa macam orang tak agai dia. Itu tak betul. Kalau tangisan dia itu, kalau misal kata tangisan itu benar dari jiwa,
maka dia akan bertambah taat, bertambah nikmat. Hati-hati. Dia bukan payah menangis hati dia keras. Hati keras ni payah ditegur. Payah dibimbing. Dan satu masa dia bukan dia tak menangis, dia menangis juga kat bilik air. Orang yang hati keras ni, dia senang menangis sebenarnya. Senang menangis dengan keadaan diri dia. Cuma dia tak tunjuk. Yang keras kan? Ego lah. Tunjuk nangis depan orang pula. Orang yang hati lembut tadi, tangisan dia itu, sentuhan dia itu tentang Allah. Dia sebab tu kadang-kadang bila perasaan ni, dia cepat meniru kebenaran. Tengok nangis, dia tiru nangis. Dia ingat nangis tu betul, pun nangis tu tipu-tipu saja. Jadi, cumanya nak ditekankan di sini, hati keras. Sebab tu, jangan ingat kita banyak menangis, hati kita lembut. Yang nak melembutkan hati, buang keraguan, bukan banyak nangis. Itu cerita dia. Buang keraguan, tambah keyakinan. Sebab tu jalan antara proses yang setelah kita melalui proses penyucian, maka proses pengisian keyakinan. Isi keyakinan. Bila dah yakin, ada banyak nangis lagi. Saya nak tanya. Bawa basikal masa umur 4 tahun dengan bawa basikal umur 30 tahun. Mana yang banyak menangis? Takkan umur 30 tahun menangis lagi bawa basikal? Bukan menangis, siap angkat tangan lagi. I am the champion. Boy, angkat macam ni tangan. Masa mula-mula, kejap-kejap jatuh menangis. Kejap-kejap menangis. Kalau hidup asyik kejap-kejap menangis, kejap-kejap menangis, hati-hati. Inilah datang perbahasan hakikat kehidupan. Tak jumpa buku dengan ruas. Kalau jumpa buku dengan ruas, saya akan cakap, jangan bohong air mata tu. Jangan jual air mata boleh. Kalau orang menangis, kata, orang tak tahu dia menangis. Malah orang tahu dia seri, orang tahu dia hebat, dia happy. Dan dia tak sorok pun tangisan dia pun. Dia tak perlu terkeluar, sebenarnya dalam hati yang menangis siapa yang tahu. Tak ada cakap macam tu. Malah orang yang menangis kerana Allah, dia tak teringat pun dia menangis. Dia tak ada nak kenang-kenang, menangis, jap-jap menangis. Saya doa tu, tak tahu tak saya doa menangis-nangis. Saya ketika sejadah. Tak tahu tak? Tak payahlah kau cerita-cerita dia, tak payahlah. Orang yang menangis, kalau betul dia menangis, Allah lupakan dah tangisan dia tu. Allah gantikan dengan kegembiraan. Nangis lagi, dosa. Ganti lagi pahala. Nangis lagi pasal dosa. Ganti lagi pahala. Dah tu bila lagi nak mengenang tangisan? Yang dia banyak dikenang adalah kenikmatan. Itu saja. Nah. Buang keraguan. Bukan banyakkan tangisan. Yang banyak menangis ni sebab dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi sebab tu kalau kita lihat, kalau mula-mula nak berjalan, jatuh, menangis, kejap menangis, anak-anak kita kejap-kejap menangis, kejap-kejap menjerit, kejap seorang menjerit, kejap yang melaung, kejap ke ni, mula-mula kan. Lepas tu dah sunyi dah, mana dah faham. Kejap-kejap kan berlari kat tangan, patah balik, tersagat lutut, tersagat pipi, dah menangis. Ya Allah, kamu ni. Ada kejap-kejap jumpa anak kita jalan panjang-panjang, kejap tunjuk tu, apa lutut luka. Kata macam nak bagi siku dia rasanya. Kau lari macam mana? Kena marah lagi. Dah besar panjang pun jatuh lagi, kenapa? Kalau budak, adat lah. Dah besar panjang pun nangis lagi. Nampak? Tu tamsilannya begitu. Kalau dah kita dah makin lama kehidupan ni, masih lagi banyak isu tangisan. Jadi kita malah lebih bahaya dia dapat ilmu sikit. Ilmu tu dia sebab tu Allah akan tanya ilmu ke mana guna. Sebab ada orang dapat ilmu, dia pergunakan ilmu dia tu untuk menutup kesalahan dia. Dia menangis, dia tahu menangis kerana Allah ya. Dia menangis pun dia bagi alasan, ni menangis kerana Allah tau bang. Menangis kerana Allah tu ada, memang wujud menangis kerana Allah, tapi dia menangis tu betul ke kerana Allah? Lalu dia ambil ilmu yang dia tanya, dia tahu itu, maka dia letak kat diri dia. Saya dah jawab tadi tak Puan Fazil Ahmad. Dia bukannya
susah menangis tu orang keras hati. Orang yang keras hati dia paling banyak menangis. Orang keras hati paling banyak menangis. Orang yang menangis kerana Allah, itu hatinya akan jadi hati yang tegas, hati yang kuat. Dia menangis, tapi tangisannya dilupakan, dihilangkan dengan kenikmatan. Itu dipanggil khauf dan raja. Dia takut dan harap tu dia balance. Bila balance, maka dia tak didominasi oleh nangis. Dia nangis juga, tapi bukan nangis seperti orang yang hati keras, sibuk cerita tangisan dia. Dan kalau dia, hati dia tadi hati keras, dia tak banyak nangis. Tak, hati keras lah yang banyak nangis. Hati keras banyak nangis. Nanti kalau dengar perkataan ni, orang-orang yang suka menangis, terutamanya contoh wanita yang murah dengan air mata ni, dia akan marah lah. Sebab apa? Mana boleh kami sebab menangis, hati kami lembut. Okey, saya bagi persoalan tamsilan balik lah. Kalau betul hati tu lembut, kenapa payah berubah? Dia pergi kat situ balik kan. Kenapa payah sangat nak berubah? Kalau hati lembut, senanglah berubah. Ini masih lagi bergaduh-gaduh, apa lagi, itu sikit, alah ini ni menangis. Kalau betul hati kamu lembut, cepat je berubah. Mata hatimu masih keras, kamu tutupi dengan tangisan demi tangisan, itu saja. Kamu masih tak dapat ketenangan. Kalau hati yang lembut, kamu akan dapat ketenangan. Betul lah kata Ustaz, saya dah pernah jumpa orang macam tu cakap, nampak lembut tapi hati keras. Kan? Biasa kita dengar hati lembut banyak menangis kan? Biasa kalau dalam menunjuk Allah kita akan dengar macam tu, kita pun seronok. Kita pun ambil pukul kata, menangislah kita puas-puas. Tanpa ada penyucian. Rupanya baru kita faham, menangis bukan sebarangan. Ya Tuhan saya Yusuf, inna lillahi wa inna raji'un. Tiada mudarat pada COVID, mudarat daripada Allah. InsyaAllah Allah sembuhkan. Ya benar, hati keras tu, hati kata lain sensitif. Dia tak pernah kena marah. Ayat dia, saya tak pernah kena marah, tak pernah. Tak pernah tu siap lah. Kalau dia tak pernah kena marah, maksud dia suka marah. Siapa berani marah dia? Saya tak pernah kena marah tau. Maksudnya dia yang suka marah. Hati-hati. Hati-hati. Sebab kita nampak dalam hidup ni kita kaitkan dengan tangisan. Maka yang banyak menangis itulah kita nampak orang yang hebat. Nanti dulu, kita tengok dulu sebab nangis dia kenapa. Ustaz, orang yang tak nangis tu orang hebat ke? Tengok dululah. Adakah dia betul-betul dia tak nangis? Kalau sebenarnya memang hidup bukan dengan tangisan. Kehidupan. Maksudnya jalan perjalanan hidup ni bukan dengan tangisan. Tapi kalau mengenang kuasa Allah tu dosa itu, ya. Maksud kata, dia kena faham. Kita buat nangis pagi ni. Ni perjalanan hidup kita. Ni perjalanan mati kita. Saya buat macam ni dulu, sampel. Biasanya, kita banyak menangis untuk hidup. Ni kena faham. Banyak untuk hidup atau banyak menangis untuk mati. Ada orang yang tadi, dia dah tak ada tangisan dah. Dah kering air mata saya, Ustaz. Sebab apa? Sebab kamu banyak menangis untuk hidup. Itu ayat dia. Okey? Ni point dia. Sebab dia macam ni, dia saya nak haluskan. Sebab ada orang, saya dah tak perlu dah menangis. Rupanya dia banyak menangis. Sebab tu dah tak ada air mata. Dia banyak menangis untuk hidup. Tengok cara borak dia. Cara cakap dia. Biasa orang yang kata, hati kental. Tapi dia akan cerita, saya dah puas susah, saya dah puas itu, saya dah puas ini, saya dah puas kena cerai dengan suami saya 10 kali, saya dah puas gini. Dia cerita tu. Saya memang jantan semua tak guna. Lepas tu, saya dah tak ada air mata dah Ustaz. Orang saya dulu banyak air mata. Okey? Hanya lelaki pula, memang saya tak tipu dengan perempuan ni Ustaz. Sebab apa? Asyik kena tipu je.
Dia punya ayat dia bermula dengan kena tipu. Okey. Jadi maknanya dia bermula dengan ini dulu. Yang benar yang ini. Banyak menangis untuk mati sehingga tak ada air mata untuk menangis untuk hidup. Bahawa betul. Menangis yang bawah. Sehingga tak ada peruntukan untuk menangis untuk perkara yang hidup tu. Sebab hidup ni palsu. Apa nak nangis pada perkara yang palsu? Tak ada peruntukan lah. Alah, peruntukan. Alah. Tak ada peruntukan lah nak nangis. Tapi kalau menangis untuk yang mati, ya silakan. Tapi dia takkan cerita tentang kesusahan, kesensaraan kehidupan dia. Dia takkan hiraukan pun keadaan siapa pun. Suami nak tipu dia ke, isteri nak buat perangai ke, dia tak kisah. Dia tak sempat kena tipu. Dia tak sempat dikecewakan. Dia tak sempat untuk dipermainkan. Ini orang hebat. Ini janganlah orang kata, oh dia tak nangis, dia kuat. Kita tengok, kita dengar ada cerita dia. Kalau banyak menangis pasal kehidupan, itu hati dia, hati yang seperti yang kita bincangkan tadi. Bahawa betul. Dan memang letak, tak semua menangis, kita letak kat bawah terus. Menangis untuk yang mati, untuk perkara mati. Banyak menangis untuk mati, mengenangkan keadaan di sana. Tapi, ke atas tak ada. Memang tak boleh dipisahkan Puan Siti Atikah. Tapi dipisahkan di mana? Kan saya kata kat bawah tadi, menangis pada perkara yang benar. Sebab tu kita hari ini salah guna tangisan. Akhirnya kita dalam kekeliruan. Bila salah guna tangisan, kita akan dalam kekeliruan. Allah bagi tangisan untuk menangis pada perkara yang membawa kepada kesedaran. Ini untuk kematian. Kematian apa? Fikir untuk mati. Dia simpan air mata ni untuk mati. Contoh, nak mati, jangan banyak dosa. Menangis sebab nak ampun dosa. Ya Allah, ampunkan dosa aku, Ya Allah. Nangislah. Jangan menangis sebab banyak menangis kena tipu je. Menangis pasal kehidupan ni dulu ni. Yang ini dia banyak. Tu cara dia. Bagaimana Ustaz kita hadapi orang sakit suka marah-marah, kita kena sihat. Tu je lah. Tu cara dia. Menangis tak bertempat. Tempatkan tangisanmu. Ayat ni begini, saya nak cerita tadi apa. Ada orang klaim dia tu kuat, tak nangis. Ada orang cakap macam begini. Poin yang saya nak sampai yang bawah ni, ini kita masih membicarakan proses penyucian. Begini. Ada orang dia cerita begini. Saya dah tak ada air mata dah. Saya dah tak ada nak menangis dah. Soal. Statement tu datang daripada mana? Kerana dia banyak menangis dulu sehingga tak ada air mata? Faham tak maksud saya? Maksudnya, dia dah puas menangis. Dah puas menangis, maka datanglah satu sifat keras hati dia. Kerana nangis banyak dunia, keras hati ya. Amen. Selai bulan akan bertukar jadi dendam. Jadi khianat, jadi kesumat. Dia tak ada air mata dah. Sebagai contoh iblis. Iblis tak perlu menangis. Dia terus pergi pada dendam. Okey, hati-hati. Dia dah banyak. Kita boleh dengar cerita dia banyak kesusahan bisnes, kesusahan dunia, kesusahan itu, kesusahan ini. Kita dengar dia. Yelah. Okay, ini orang hati-hati. Tapi bukanlah nak suruh just orang. Ini tengok diri kita ni. Kita ni banyak menangis ke mana? Sekiranya kita ni jenis banyak menangis untuk mati atau berbincang soal akhirat, maka dia tiada tangisan untuk dunia. Itu maksud dia tak ada peruntukan untuk nangis dunia tu, tak ada. Jadi maknanya inilah benar-benar orang yang hatinya tegas, kuat. Hal dunia tidak membuatkan dia menangis. Sebab peruntukan tak ada. Kerana peruntukannya hanya pada hal-hal yang benar.
Orang lelaki memang kurang menangis tentang apa tu? Kenapa orang lelaki ni kurang menangis? Sebab sifat dia bukan penangis. Orang lelaki. Tu je lah. Sebab dia dah memang rijal. Kalau Allah tak bantu lelaki ni jadi orang yang tak menangis, nanti sikit-sikit nangis. Orang perempuan memang cepat menangis sebab sifatnya sepatutnya halim. Tapi orang perempuan banyak menangis untuk dunia. Orang lelaki pula, bila kata dia tak menangis, kalau kata dia tak menangis, Allah dah bantu dia sepatutnya, bukan air mata. Tetapi dia tidak pula gunakan untuk pada jalan agama. Dia maksudnya, Allah dah tak buat dia cepat menangis untuk dunia. Sepatutnya dia banyakkanlah menangis untuk agama. Tak. Dia kental katanya. Pun keras juga hatinya. Itu sifatnya Allah dah panggil lumrah. Bila kata perempuan ni kata banyak menangis, lelaki tak banyak menangis. Patut lelaki dah bimbing perempuan jangan menangis. Patutnya. Tapi tak. Silap bulan lama-lama, dengan lelaki-lelaki pun kena banyak menangis juga. Terkesan juga dengan keadaan itu. Ni akhir zamannya dah terbalik. Itu cara dia. Baik. Khair. Jadi makna kata apa? Kesimpulan kita balik pada perbincangan kita, untuk proses penyucian jangan ada halangan. Hilangkan halangan itu. Hancurkan. Sebab tu ada orang yang kalau tak nak hancurkan halangan itu macam ni, hancurkan yang keras itu dengan kita letak diri kita dalam didikan, rela untuk dididik. Macam tadi, Ustaz macam mana lapang dada untuk ditegur? Rela untuk ditegur. Relakan diri untuk dirimu ditegur. Itu saja, tak ada cara lain. Kalau kita tak rela, habis. Sebab teguran itu sebenarnya sikit sebanyak, bukan malah sikit sebanyak, silap bulan menghilangkan semua kekerasan kita. Sebab bila dia tegur, terus dia kena ketuk macam sentapan, pum. Maka sekiranya ada dalam diri kita kekerasan-kekerasan yang tak sepatut ada, maka teguran itu menghancurkan dia. Sebab tu dalam pengajian ni, minta maaf cakap, memang kau dengar, mana yang tak biasa, dia ustaz ni cakap, ada satu tu, dia dah tak ikut dah, lasernya mulut ustaz. Memang kita dalam pendidikan ni, kita tahu proses, kita sedang mengajar perkara-perkara yang membawa kepada pembangunan untuk membina kehidupan. Jadi, kalau tak ada teguran yang perlu diletakkan sebagai main perbincangan kita, maka bila kita nak membangunkan kehidupan kita? Jadi teguran ini, kalau tak boleh terima, memang dia akan tinggalkan. Dia tak boleh. Dia nak biarkan benda tu kat situ, nak dibelai-belai. Dia tak boleh ditegur. Teguran yang paling tak boleh ditegur adalah diri dia. Dia tak boleh tegur, dia tak boleh sentuh tentang diri dia. Tegur tak betul solat, tak apa. Tegur tak baca Quran, tak apa. Tegur tak baca ni. Tapi kalau tegur tentang perangai, dia tak boleh terima. Sedangkan itulah yang sepatutnya ditegur. Itulah sepatut dibentuk. Itulah sepatut dibina. Itulah yang Nabi bawa, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kena tegur. Mengada-ngada perangai. Sikit-sikit nak ini, kena tegur. Jangan hidup nak mengada-ngada. Hidup syukur apa yang ada. Itu teguran-teguran itu sebenarnya. Dan kita berkata begitu berdasarkan kebenaran. Bukan sebab kita menyampah tak suka ke apa. Bukan. Sebab kita sedang melalui proses untuk menghancurkan perkara yang keras. Kalau tak melalui proses ini, kekerasan tetap ada. Bila kekerasan tetap ada, cuba tengok akhir zaman, banyak berlakunya kekerasan rumah tangga. Banyak berlakunya kekerasan demi kekerasan. Kerana apa? Kerana tiada ketegasan. Kenapa anak sekarang berani melawan? Kerana tiada ketegasan. Ini yang mesti berlaku. Kenapa isteri banyak melawan? Kerana tiada ketegasan.
Ada satu tu, kelas subuh tadi saya dah sentuh dah. Saya terbaca dah, saya tengok kuliah tu dah lama. Tapi lah kita tak jenis yang respon-respon ni kan, biar je lah. Tapi saya akan respon dalam kuliah saya lah. Dan saya dah sentuh dah benda ni pun. Tapi tak apalah, saya ulang lagi. Dia kata apa, kalau nak bagi rumah tangga ni, yang menyampaikan dia, one of the public figure. Dia kata apa, tapi ialah bukan ahli nak macam mana. Orang perempuan ni, isteri kita ni, kalau dia cakap apa, okey je. Kalau dia marah apa, okey. Diamkan. Okey. Semua benar dia okey kan? Okey. Abang ni kan, bila ni nak pergi ni? Okey. Abang ni kan, gini. Okey. Bila rasa nak didik? Kalau semua benar dia okey kan, walaupun dia sedang bersangka buruk dengan suami dia. Walaupun dia sedang mengatakan perkara yang tak sepatutnya katakan atas kepada suami dia. Itu nak kerukunan rumah tangga. Suami jangan tegur apalah, tak apalah. Ini satu kesalahan besar sebenarnya bagi saya. Sebab tu saya akan tanya, isteri ada berapa? Terpaksa tanya. Bukan nak tanya sangat pun. Terpaksa. Oh, seorang je, patutlah. Itu je ada. Ustaz saya berapa pula cakap gitu? Kita pun, apa nak tahu ke apa? Kan? Dan boleh memahamkan. Ini suami yang kena diam. Patutnya fahamkan sehingga tiada lagi persoalan. Kalau macam tu, apa anak bising? Mak ayah diam. Sebab tu Puan Syida Hamidah, ya, ada ustaz mengajar. Tapi, adakah dia ahlinya? Terpaksa. Saya terpaksa tanya, adakah ahlinya? Kalau macam tu, kita nisbahkan kepada anak. Adakah kita boleh biarkan anak kita tegur mak ayah dan mak ayah diam je? Okey, mak ni kan, malaslah. Okey, diamkan je. Mak diam. Jangan. Kalau nak harmoni anak-anak tu jadi baik, diamkan. Mak, lambatnya masak ni. Cepatlah masak. Okey. Mak, bila lagi ni mak ni? Okey. Anakku sekali lagi. Jadi sebenarnya mah yang mulakan Allah. Sebab tu teguran tu penting. Sebab tu siapa yang diberikan kedudukan yang Allah angkat derajatnya sebagai suami atau mak ayah, tegur anak-anak. Kamu ni kan, yang kamu tanya tu tahu tak? Tapi tegur tu denganlah mendidik. Janganlah mengherdik saja. Kita ingat kita ni konon-konon nak marah. Rupanya bukan marah betul. Marah kerana nafsu. Itu kena faham. Itu pun kita dah bincangkan sebelum ni. Marah dengan kolbu, marahkan nafsu dengan kolbu ataupun marah ikut nafsu. Marah tetap ada. Tapi kedudukannya di mana? Itu kena belajar, kena faham, kena mahirkan. Ini ibarat senjata tu. Siti Nurashikin Hamzah, dia bukan terlampau baik. Kita tak nak guna perkataan baik itu pada tempat yang salah. Memang baik ni sepatutnya, saya akan guna macam ni. Kalau suami yang jenis macam tu, saya kata itu bukan suami yang baik. Saya terus nafikan je. Siti Nurashikin Hamzah. Suami yang membiarkan isteri buat apa tak tegur, itu bukan suami baik. Apa itu Ustaz? Itu buat-buat baik. Itu saja. Allah buat-buat baik, iyalah. Baik bukan macam tu. Baik ni adalah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Dia ni dengan sifat kadang-kadang bila keras tadi, kenapa dia nak lembut? Ingat, kalau kita pergi pada sifat Ustaz, kalau tegas kan macam tak sayang ni anak tu. Kalau tegas dengan isteri tak sayang. Sayang tu apa? Kasih sayang tu apa? Itu kena definisikan dulu. Yang kamu nak bukan kasih sayang, kamu nak kelembutan. Nak lembut, lemah lembut saja, bukan nak kasih sayang. Kasih sayang ini adalah protection.
Kalau betul kita sayang satu benda, kita akan protect. Sebab tu tugas sebagai suami adalah defender. Suami adalah qawam, sifat pemimpin. Kalau betul sayangkan isteri dia, dia protect isteri dia. Itulah sayang. Allah SWT sayangkan Nabi, kekasih Habibullah. Adakah dengan senang lenang? Susah juga. Jalan kaki, nak kena bunuh, nak kena ini. Tapi apa yang Allah buat? Allah protect Nabi SAW. Yang pertama, maksum. Nabi masuk syurga tanpa hisab. Siapa yang lawan Nabi, ancaman daripada Allah. Tapi adakah kelembutan, maksudnya lembut, elok Nabi dari atas kapas, macam ke awang-awangan, jalan dipijak, pijak macam pijak span, dia jalan, Allah, berangin, dia bertiup angin-angin sepoi bahasa. Ada ke? Tak ada, tuan-tuan. Pergi tengok Mekah. Paran jarak, paran tu kukuh sana tu, ha. Batu bata, kering kontang sebelum adanya air zam-zam dulu. Panas, terik. Kena faham sayang tu apa. Sebab tu kasih sayang. Jangan ingat membahas tentang sayang dah tahu. Itu kita kena faham. Kasih sayang adalah protect, perlindungan. Siapa yang melindungi isteri dan anak-anak dia daripada api neraka, itulah benar-benar suami yang penyayang. Dia akan terjemahkan dengan cara mana. Ini tak sayang tapi lembik. Itu kan sayang. Dekat syurga benar. Dah dekat syurga, kasih sayang yang sebenar keluar. Dah tak ada protection dah. Raikan kelembutan. Tapi di dunia pun kita dapat juga kelembutan tu. Kita akan, bila kita protect, maksudnya kita pun akan jaga kita. Protect ada dua. Protect daripada benda yang rosak. Protect jangan bagi rosak. Bila protect jangan bagi rosak, kita belai dia, kita jaga dia. Bukan nak manjakan dia. Ada orang buat nak manjakan anak, nak manjakan isteri. Sebab manja. Akhirnya dia tak faham nak sayang, dia faham manja. Suami saya manja tak? Manja macam tu yang ditumpukan. Itu sekali-sekala suami naik suara sikit, terus menangis. Siapa hati apa? Mana sifat abang yang manja dulu mana? Dulu aku tak kerti bahasa, aku tak ngaji, sekarang aku dah mengaji dah. Ingat dulu nak manja dia semuanya. Allah Akbar. Melindungi itu daripada kerosakan, lindung jangan bagi rosak. Kebanyakan begitulah. Kalau tidak ada fahaman tentang agama, akhirnya nak kahwin dengan suami yang manja. Habis cukup. Habis tu kan. Tak payah cakap nak beragama. Tak payah doa menangis-nangis. Nak suami yang beragama. Tak payah cakap nak suami yang manja. Habis cerita. Nak suami yang manja. Dapat nanti yang manja. Yang macam tadi lah. Yang mana pun cakap ni. Apa pun tak boleh tegur. Tak ada apa. Ikut je. Itu manja lah tu. Dia dapat lah kat dunia manja tu. Tapi nak lepas ke sana, wallahu alam. Hati-hati. Baik, jadi sebenarnya Allah Ta'ala saya kira cukup setakat tu. Pada tengah hari yang nak masuk tengah hari dah. Alhamdulillah. Jadi teruskan kita berprestasi tinggi dalam Ramadan ni. Jangan disebabkan Ramadan kita nak berlemah-lemahan. Kerana Nabi SAW Badar Al-Kubra. Mana jemaah kita insya-Allah kita akan ziarah Badar Al-Kubra. Masya-Allah. Rasakan kenikmatan pengalaman pertama kita ziarah Badar di waktu Ramadan. Nak mengambil semangat ni insya-Allah. Ya, memang penat tapi rehat, tapi jangan lemah. Lemah jangan. Dalam Islam bukankah suruh lemah. Kalau penat, rehat. Itu saja. Lemah jangan. Alhamdulillah. Baik, itu saja. Kita akan jumpa pada sesi yang akan datang. Malam ni saya akan share di page saya. Saya dijemput untuk
ada sebelum kita malam ni kita akan start 11.30, tapi untuk kelas kita, pengajian kita 11.30. Cuma 10.45 tu ada dengan Zoom, nanti saya akan share. Ada kuliah jemputan 10.45 malam ni insya-Allah. Saya akan sharekan. Sepatutnya kita start 11.30. Sebab saya selalu ambil masa itu sebab ada waktu yang memang habisnya pukul 10 suku. Manakala di jemputan, kita hormati ikut masa dia 10.45. Kita akan ada kuliah jemputan, fikir barzah, tujuan hidup. Saya akan share di page saya nanti. Dia ada link, Zoom link. Mungkin dia buat sekali kot ni Quranic Mind Center. Dia akan buat live serentak rasanya. Zoom dengan FB. Saya akan share link dia. Baik, itu saja. Selamat berpuasa. Dan selamat berbuka nanti. Ingat, doa orang berpuasa itu makbul tanpa ijab. Dan doa ketika nak berbuka pun makbul tanpa ijab. Doakan yang baik-baik untuk kita semua. Untuk jemaah ARF. Dan doakan semua kita mendoakan orang lain. Moga-moga apa segala hajat kita Allah kabulkan insya-Allah. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.